صلى عليك الله يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada hari ini kita sambung pembelajaran kita tingkatan 5 KSSM dalam bidang fiqh, pelajaran yang ke-12, tajuk perkahwinan. Unit 1, perkahwinan. Sebelum kita mula, marilah kita sama-sama menadah tangan mengaminkan bacaan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Objektif pembelajaran kita hari ini ialah 4.27.1 menyatakan maksud perkahwinan. Yang kedua, menjelaskan dalil galakan berkahwin. Yang ketiga, menjelaskan hukum berkahwin. Yang keempat, menerangkan hikmah perkahwinan. Yang kelima, menjelaskan golongan wanita yang haram dikahwini. Yang keenam, menerangkan 5 rukun nikah dari aspek maksud, dan yang kedua syarat. Objektif yang ketujuh, menjelaskan perkara-perkara berkaitan perkahwinan dalam Islam. Pemilihan calon suami isteri. Yang kedua, merisik dan meminang. Yang ketiga, mahar. Dan yang keempat, walimatul urus. Kita pergi kepada objektif yang pertama dan yang kedua, pengertian perkahwinan. Apa maksud perkahwinan? Akad yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan menurut hukum syarak. Akad yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan menurut hukum syarak. Yang ini contoh gambar akad. Seterusnya, dalil daripada Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Surah An-Nur ayat yang ke-32. Maksudnya, dan kahwinkanlah orang bujang dalam kalangan kamu dan orang-orang yang soleh daripada hamba-hamba kamu lelaki dan perempuan. Dalil yang kedua, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu awaddu lil basar wa ahsanu lil fard, wa man lam yastati' fa alayhi bis-shawm fa innahu lahu wija." Rawahu Abu Daud. Maksudnya, wahai pemuda, sesiapa yang berkemampuan dalam kalangan kamu menyediakan belanja kahwin, maka hendaklah berkahwin, kerana berkahwin itu dapat menutup pandangan daripada melihat maksiat dan memelihara kemaluan daripada melakukan zina. Sesiapa yang tidak mampu, maka hendaklah berpuasa. Sesungguhnya puasa itu dapat mengurangkan hawa nafsu. Jadi dalam hadis ni menyarankan kita digalakkan untuk berkahwin. Tetapi kalau tak mampu, kita disyorkan untuk berpuasa. Kenapa berpuasa? Untuk mengawal hawa nafsu. Okey, ini contoh gambar perkahwinan. Okey, iaitu pada dalam akhbar Harian Metro 31 Disember 2020. Okey. Terusnya, objektif yang ketiga, hukum kahwin. Okey, hukum kahwin ada 5. Harus, sunat, wajib, makruh dan juga haram. Okey. Situasi dalam harus macam mana? Iaitu tiada sebarang desakan ataupun halangan.
Okey. Sunat, ada keinginan dan mampu sediakan nafkah zahir dan batin. Okey, ada keinginan dan dia juga mampu sediakan nafkah zahir dan batin. Okey. Kategori yang ketiga, wajib. Wajib kahwin, bimbang terjerumus maksiat dan mampu beri nafkah zahir dan batin. Contohnya orang-orang kaya, dia bimbang terjerumus dalam maksiat dan dia ni mampu beri nafkah zahir dan batin. Okey. Kategori yang keempat, makruh. Okey, makruh berkahwin, ada keinginan tetapi tidak mampu sediakan nafkah zahir dan batin. Itu dikategorikan hukum makruh. Yang kelima, haram. Okey, haram berkahwin. Okey, berkahwin bertujuan menzalimi atau memudaratkan pasangan. Dia berkahwin tetapi dia ada tujuan tertentu, seperti membalas dendam ataupun untuk mendapatkan harta. Okey, itu dikategorikan sebagai haram. Baik, objektif yang keempat, hikmah perkahwinan. Okey, apa kebaikan perkahwinan? Okey, yang pertama, memelihara zuriat dan juga keturunan. Yang kedua, menjalinkan hubungan kekeluargaan. Yang ketiga, mendapat ketenangan jiwa. Yang keempat, pelihara diri daripada perkara haram. Okey, boleh faham? Okey, insya-Allah. Seterusnya kita masuk pada objektif yang kelima, iaitu perempuan yang haram dikahwini. Perempuan yang haram dikahwini ada dua, iaitu haram sementara dan juga haram selama-lamanya. Okey, kita akan tengok pada haram selama-lamanya terlebih dahulu. Itu haram selama-lamanya dengan sebab, okey, yang pertama keturunan, yang kedua penyusuan dan juga yang ketiga persemendaan. Okey, dengan sebab keturunan ataupun nasab. Okey, perempuan yang kita haram kahwin ialah yang pertama ibu, yang kedua nenek dan ke atas, yang ketiga adik-beradik. Adik-beradik perempuan kita tak boleh kahwin. Terusnya anak perempuan daripada adik-beradik ataupun anak saudara di kalangan perempuan kita tak boleh kahwin. Terusnya ibu saudara, terusnya nenek saudara. Itu dengan sebab keturunan ataupun nasab. Okey, penyusuan kita tak boleh kahwin dengan sebab penyusuan, ibu susuan. Yang kedua, ibu kepada ibu susuan dan ke atas. Okay, yang ketiga, ibu kepada suami ibu susuan dan ke atas. Dan yang keempat, anak-anak ibu susuan. Kita tak boleh kahwin dengan sebab penyusuan. Adik-beradik susuan, itu pun tak boleh kahwin. Persemendaan. Okey, persemendaan yang pertama ibu tiri dan ke atas. Yang kedua, ibu mentua. Yang ketiga, anak tiri. Yang keempat, menantu perempuan dan ke bawah. Itu pun kita tak boleh kahwin. Baik, kategori yang seterusnya iaitu haram sementara. Okey, haram sementara. Yang pertama, isteri orang. Isteri orang kita tak boleh kahwin, tetapi sehingga diceraikan dan tamat tempoh eddahnya tu baru kita boleh kahwin. Yang kedua, perempuan musyrik. Contohnya perempuan bukan Islam. Kalau dekat Malaysia ni seperti orang Cina, orang India, kita tak boleh kahwin sehingga dia memeluk Islam. Kalau dia masuk Islam baru kita boleh kahwin. Okey, kita masuk kepada objektif yang keenam, iaitu rukun-rukun nikah. Rukun-rukun nikah ada 5. Yang pertama, bakal suami. Yang kedua, bakal isteri. Yang ketiga, 2 orang saksi. Yang keempat, wali. Yang kelima, akad. Okey, suami, isteri, saksi, wali dan juga akad. Okey, dekat bawah ni Ustaz paparkan bijak akronim untuk kamu ingat. Rukun nikah. Rukun nikah ada 5. Dari singkatan dia kita panggil siswa. Okey, siswa. S merujuk kepada suami, I merujuk kepada isteri, S merujuk kepada saksi, W merujuk kepada wali dan A merujuk kepada akad. Okey, singkatan dia ialah siswa. Okey, tengok gambar dia dekat sebelah. Okey, ada tak rukun-rukun nikah di sebelah? Okey, cuba tengok. Okey, bakal suami. Okey, ada bakal suami. Okey, bakal isteri ada.
Okey, saksi, okey, dan juga wali serta akad. Okey, boleh faham rukun nikah insya-Allah. Okay, seterusnya kita masuk kepada syarat-syarat rukun nikah. Okay, ada syarat-syarat bagi setiap rukun nikah yang 5 tadi. Okay, kita tengok kepada suami. Suami, okay, syarat dia ialah mesti Islam. Okay, yang kedua, lelaki yang dikenal pasti kena kenal terlebih dahulu. Yang ketiga, bukan mahram bagi bakal isteri. Okay, isteri pula, okay, syarat dia Islam. Yang kedua, perempuan yang dikenal pasti. Yang ketiga, bukan mahram bagi bakal suami. Okey. Rukun nikah yang ketiga. Okey, 2 orang saksi. 2 orang saksi. Okey, syarat dia mestilah Islam, lelaki baligh dan juga penglihatan dan pendengaran yang baik. Okey, wali. Siapakah wali? Apakah yang dimasukkan wali? Wali ni ialah orang yang mempunyai kelayakan untuk menikahkan perempuan. Orang yang berkuasa yang menikahkan perempuan. Okey. Syarat-syarat dia ialah Islam, lelaki baligh. Yang keempat, tidak dipaksa untuk mewalikan. Yang kelima, tidak berada dalam ihram haji atau umrah. Itu adalah syarat-syarat untuk jadi wali, dan banyak lagi lah kalau tengok dalam buku teks. Okey, yang kelima, akad ataupun sirah, kita panggil lafaz akad. Okey, terbahagi kepada 2, iaitu ijab dan juga qabul. Ijab, lafaz yang diucapkan oleh wali atau wakilnya. Okey, contohnya, aku nikahkan engkau dengan ... Itu kita panggil lafaz ijab. Okey, lafaz yang dilafazkan oleh wali. Okey. Yang kedua, qabul. Okey, lafaz yang diucapkan oleh bakal suami atau wakilnya. Yang ni kita biasa dengar, aku terima nikahnya ... aku terima nikahnya. Itu kita panggil qabul. Ijab dan juga qabul dalam lafaz akad. Okey, syarat-syaratnya, syarat-syarat lafaz tadi, guna lafaz nikah. Tak boleh guna lafaz lain. Yang kedua, lafaz jelas dan bukan kiasan. Okey, yang ketiga, lafaz mestilah berturut-turut dan tidak diselangi oleh perkataan yang lain. Okey, boleh faham insya-Allah. Okey, kita balik kepada susunan wali nikah. Okey, dalam rukun nikah terdapat wali. Okey, wali terdapat susunan dia. Okey, cuba tengok gambar di sebelah terlebih dahulu, jenis-jenis wali. Okay. Wali terbahagi kepada 2, iaitu wali nasab dan juga wali hakim. Wali nasab ni maksud dia wali keturunan. Okay. Wali nasab terbahagi kepada 2, wali mujbir dan juga wali bukan mujbir. Wali mujbir ni wali yang paling berkuasa, iaitu bapa dan juga datuk. Bapa dan juga datuk. Tetapi kalau bapa dan datuk telah meninggal dunia, dia berpindah kepada wali bukan mujbir. Okay. Wali mujbir ni ialah kita panggil juga wali akrab. Wali akrab ni maksud dia dekat hubungan darah dengan pengantin perempuan. Wali bukan mujbir kita panggil wali ab'ad, jauh daripada pertalian darah. Okay. Okay. Jenis yang kedua wali ialah wali hakim. Wali hakim ni kedudukannya sebagai qadi. Qadi ataupun tok imam. Penyerahan hak dari wali nasab ataupun tiada wali nasab. Tiada wali nasab ni jika perempuan tu nak berkahwin tetapi dia tiada wali nasab, maka dia boleh berpindah kepada wali hakim. Kita tengok kepada sebelah ni susunan wali. Wali mujbir ialah bapa dan datuk. Ini orang yang paling berkuasa ke atas pengantin perempuan, iaitu bapa dan datuk. Kalau tak ada, baru berpindah kepada wali bukan mujbir. Yang pertama siapa? Adik-beradik lelaki seibu sebapa. Terusnya adik-beradik lelaki sebapa. Terusnya anak saudara lelaki daripada adik-beradik lelaki seibu sebapa.
anak saudara lelaki daripada adik-beradik lelaki sebapa. Seterusnya, anak lelaki kepada anak saudara lelaki seibu sebapa. Seterusnya, anak lelaki kepada anak saudara lelaki sebapa. Okay. Seterusnya, bapa saudara sebelah bapa seibu sebapa, bapa saudara sebelah bapa sebapa. Seterusnya, sepupu lelaki daripada bapa saudara sebelah bapa seibu sebapa. Seterusnya, sepupu lelaki daripada bapa saudara sebelah bapa sebapa. Okey. Jadi dalam ni ada 10, campur yang atas ni 2, jadi 12. Terdapat 12 susunan wali nikah. Kalau nak senang ingat, adik-beradik kategorinya adik-beradik, yang kedua anak saudara, yang ketiga anak lelaki, yang keempat bapa saudara, yang kelima sepupu lelaki. Okey. Seterusnya kita masuk kepada sebab-sebab perpindahan wali nasab kepada wali hakim. Okey. Bagaimana yang ustaz bagi tahu tadi, wali nasab boleh berpindah kepada wali hakim. Okey. Kenapa berpindah? Okey, yang pertama, wali akrab dalam ihram haji atau umrah. Contohnya bapa tu berada dalam haji atau umrah, tetapi anaknya nak berkahwin. Dia boleh, katalah yang lain semua tak ada dari kalangan 5 ni, wali mujbir pun tak ada, wali nasab pun wali mujbir, wali bukan mujbir ni tak ada, jadi dia boleh berpindah kepada wali hakim. Okey. Yang kedua, tidak terdapat wali nasab. Okey, tidak terdapat wali nasab. Yang ketiga, wali nasab berada jauh daripada 2 marhalah, jauh kedudukan wali nasab tu. Okey, seterusnya, wali akrab dengan sengaja enggan mengahwinkan pengantin perempuan. Okey. Contohnya wali akrab ni seperti apa? Seperti ayah, ataupun mendapat tentangan daripada ayah, ataupun datuk. Okey, setelah berbincang tak mencapai persetujuan, okey, wali perempuan tu boleh berpindah kepada wali hakim. Terusnya, anak tidak sah taraf. Okey, anak tidak sah taraf seperti anak zina. Kalau dia nak berkahwin, dia kena pakai wali hakim, dan seterusnya. Okey, seterusnya ustaz masuk kepada formula susunan wali nikah. Okey, wali nikah ni yang ustaz bagi tahu tadi ada 12. Mungkin susah nak ingat. Okey, ustaz letakkan bijak akronim di sini, iaitu bila demam ada asam alam, baru sebut sudah lari. Okay. Bila demam ada asam alam, baru sebut sudah lari. Campur seibu dan juga sebapa. Okay. Bila demam, di merujuk kepada siapa? Okay, wali. Okay. Terlebih dahulu, buat garis 2 di tengah, lepas tu letak seibu dan juga sebapa. Okay. B merujuk kepada bapa, D merujuk kepada datuk. Okay. D merujuk kepada adik-beradik. Okay. Adik-beradik. Yang kedua, AS merujuk kepada anak saudara, seibu, sebapa dan juga sebapa. Terusnya, AL merujuk kepada anak lelaki seibu, sebapa dan juga anak lelaki sebapa. Terusnya, bapa saudara kepada bapa sebelah bapa tadi. Terusnya, saudara SL merujuk kepada saudara lelaki. Okey, cuba ingat akronim ni. Bila demam ada asam alam, baru sebut sudah lari. Okey. Boleh faham? InsyaAllah. Baik, seterusnya kita masuk kepada ciri-ciri pemilihan calon suami dan juga isteri. Okey, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba', limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha. Wasfar li dzatid din, taribat yadak." Muttafaqun alaih. Okey, daripada Abu Hurairah
Maksudnya, perempuan itu dikahwini kerana 4 perkara. Iaitu kerana yang pertama hartanya. Ciri yang pertama hartanya. Kedua keturunannya, kecantikannya, dan kerana agamanya. Maka pilihlah perempuan yang beragama. Kamu akan mendapat kebaikan. Itu daripada hadis Nabi. Ciri-ciri untuk memilih calon isteri. Okay. Ciri-ciri pemilihan calon suami isteri, Ustaz dah paparkan dalam gambar ni. Antaranya penghayatan agama yang baik. Yang kedua, rupa paras yang baik dan menyenangkan. 3, berakhlak mulia. Yang keempat, keturunan yang baik. Sekufu. Apa maksud sekufu? Sekufu ni maksudnya ialah sama. Contohnya, sama dari segi pekerjaan. Kalau boleh, carilah sama dari segi pekerjaan. Okay. Dari segi pelajaran. Dari segi harta. Dari segi rupa paras dan sebagainya. Okay. Seterusnya, pasangan yang sehat. Okay. Itu adalah ciri-ciri pemilihan calon suami dan juga isteri. Okay, kita masuk kepada seterusnya iaitu merisik dan meminang. Okay, maksud merisik, proses sebelum meminang untuk mengenal pasti status bakal isteri. Itu merisik. Yang kedua, meminang, lamaran seorang lelaki kepada seorang perempuan untuk dijadikan calon isteri menurut uruf setempat. Okay, biasanya kita akan sarung cincin. Itu meminang. Ini contoh gambar proses meminang. Okay. Hukum dan cara meminang. Melihat bakal tunang sunat. Okay, sunat dan anggota yang boleh dilihat ialah muka dan juga tapak tangan. Okay. Lafaz meminang terbahagi kepada 2. Okay. Terang-terang ataupun sore. Contoh lafaz dia ialah aku ingin mengahwini kamu. Aku ingin mengahwini kamu. Okay. Secara terang-terang. Ataupun lafaz kiasan. Saya ingin memetik bunga di taman. Okay. Saya ingin memetik bunga di taman. Okay. Dalam hadis ini dia cakap saya ingin memetik bunga di taman. Okay. Biasanya orang guna lafaz kiasan ni kerana lebih beradab. Okay. Terusnya kita masuk kepada mahar. Okay. Apakah yang dimasukkan dengan mahar? Mahar ialah pemberian yang bernilai atau berfaedah wajib diberikan oleh suami kepada isterinya dengan sebab akad nikah. Okay. Barang pemberian yang bernilai atau berfaedah. Dan pemberian ini adalah wajib diberikan oleh suami kepada isterinya. Okay. Hukum adalah wajib. Hukum menyebut mahar ketika akad nikah adalah sunat. Okay. Kadar mahar tidak mempunyai kadar yang tertentu dan tidak semestinya dalam bentuk tunai. Okay. Itu kadar mahar. Bentuk mahar sesuatu yang bernilai atau berfaedah dan sah dijadikan mahar seperti duit dan juga emas. Okay. Cuba tengok gambar kat sebelah ni. Kadar mas kahwin mengikut negeri di Malaysia tahun 2020. Contohnya di Johor ni, okay, hanya RM22.50 sahaja. Ini wajib diberi kepada bakal suami kepada bakal isteri. Ini contoh pemberian kadar mahar. Okay, dekat Melaka RM100. Okay. Yang menjadi masalah ialah mas kahwin dan juga wang hantaran. Okay, mas kahwin berbeza dengan wang hantaran. Mas kahwin ni adalah sesuatu yang wajib, tetapi wang hantaran ni adalah adat. Okay, yang menjadi masalah sekarang ialah tentang wang hantaran. Cuba tengok dekat gambar dekat bawah ni. Dalam surat khabar, wang hantaran tidak cukup. Cetus gaduh besar. Okay, yang kedua, ramai membujang lantaran hantaran mahal. Okay, wang hantaran tu yang menjadi masalah dalam sesebuah perkahwinan. Okay. Terusnya walimatul urus.
Okey, apakah yang dimaksudkan dengan walimatul urus? Walimatul urus ni ialah kenduri yang diadakan sempena perkahwinan. Kena ingat, walimatul urus ni kenduri. Hukum mengadakan walimatul urus ialah sunat muakkad. Sunat yang dituntut. Hukum memenuhi undangan walimah adalah fardu ain. Tujuan dia apa? Tujuan untuk mensyukuri nikmat Allah, merapatkan hubungan persaudaraan, mengisytiharkan perkahwinan kepada masyarakat untuk bagi mengelak fitnah. Itu adalah tujuan kita adakan kenduri ataupun walimatul urus. Ini contoh gambar dekat bawah ni ialah contoh walimatul urus ataupun kenduri perkahwinan. Okey, boleh faham? InsyaAllah. Ustaz teruskan dengan penilaian dan juga latihan hari ini. Okey, Ustaz kemukakan 6 soalan. Okey, soalan pertama, perkahwinan ialah, cuba fikirkan jawapan dia. Perkahwinan ialah yang menghalalkan persetubuhan lelaki dengan perempuan mengikut syarak. Jawapannya ialah akad. Soalan yang kedua, hukum kahwin apabila bimbang terjerumus ke dalam maksiat dan mampu beri nafkah zahir dan batin. Hukum apa? Hukum wajib ke, harus ke, sunat ke, makruh, haram. Hukum berkahwin. Tapi apabila bimbang terjerumus ke dalam maksiat dan mampu beri nafkah zahir dan batin, hukum wajib. Terusnya, soalan yang ketiga, perempuan yang haram dikahwini selama-lamanya dengan sebab keturunan, penyusuan dan cuba fikir jawapan. Dan apa? Dan persemendaan. Soalan yang keempat, wali mujbir terdiri daripada bapa dan orang yang berkuasa. Siapa? Bapa dan datuk. Soalan yang kelima, hukum pemberian mahar adalah mahar ataupun mas kahwin. Berfikir jawapan. Hukum dia apa? Hukum dia ialah wajib. Nombor 6, hukum mengadakan walimatul urus adalah ataupun hukum mengadakan kenduri kahwin ialah sunat muakkad. Jadi alhamdulillah kita telah selesai pembelajaran hari ini. Ustaz doakan kamu faham dan juga Ustaz doakan kamu berjaya di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.